dikatakan ada orang yang akan bertanya, asyik-asyik bid'ah, asyik-asyik bid'ah. Tidak ada perkara yang lainkah yang nak dibahaskan melainkan yang bid'ah? Ya, sebab Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dalalah. Kita perlu untuk meninggalkan bid'ah, kerana Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih bahawa sesungguhnya yang bid'ah itu adalah sesuatu yang tersasar, sesuatu yang sesat. Kita tidak mahu mengikuti ajaran yang tersasar, ajaran yang sesat. Kata Ali bin Abi Talib, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata takutkan dirimu kepada Allah. Takutkan dirimu kepada Allah, takutkan dirimu terhadap barang yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Azab dan siksa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang melanggar setiap barang yang Allah Subhanahu wa taala tegah. Dan Al-Imam Ali juga mengatakan dalam memperkemaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu juga mengamalkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu bitanzil, beramal dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memastikan agama ini, dalam menyanjungi dan mengkagumi sesebuah agama, ialah dengan memainkan peranan sebagai seorang penganut yang senantiasa patuh pada setiap arahan agama dan menjadi seorang penganut yang tidak memandai-mandai dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu urusan di dalam agama yang kita buat dalam keadaan pandai, dalam keadaan kita rasa boleh, kita rasa benda tu baik. Kalau baik takkan tak boleh. Maka di atas landasan tersebut, maka kita mengamalkan dan kita menggabungkan pelbagai riwayat dan akhirnya mewujudkan satu amalan, dan amalan tersebut tidak pernah dicontohi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita mengatakan bahawa barang siapa yang mengamalkan sekian dan sekian seperti yang kami amalkan ini, maka dia akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada satu garis panduan daripada ayat Allah, tidak ada satu garis panduan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menduduki sesuatu perkara di dalam agama. Sedangkan agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah suatu agama yang telah sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama ini telah pun disempurnakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan agama yang telah sempurna inilah, maka dengan sebab yang demikian, dengan takdir yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan pada hari ini kami telah sempurnakan agama kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Agama ini telah pun sempurna dan tidak ada perlu penambahbaikan padanya. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada apa yang dicontohi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama yang sempurna inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul Islam madinah. Dan hari ini kami meredai untuk kalian menganuti agama ini. Jika kalian menganuti agama ini dalam keadaan kalian merasakan agama ini belum sempurna, dan kalian perlu untuk mewujudkan beberapa spiritual, untuk mewujudkan beberapa amalan bagi menyempurnakan agama ini, maka ia merupakan sesuatu yang sudah pun tersasar daripada apa yang telah dicontohi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyempurnakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ali bin Abi Talib, maka hendaklah kalian redha dengan sesuatu yang sedikit. War ridha bil qalil, redha dengan sesuatu yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kalian. Tidak semestinya banyak, yang sedikit juga kalau disyukuri, la azidannakum, kata Allah, nescaya akan kami tambah nikmat bagi kamu. Dan seterusnya kata Ali bin Abi Talib, wal isti'dad ila yaumir rahil, dan hendaklah kalian menyediakan persiapan untuk menghadapi hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada mengamalkan apa yang diwahyukan ialah
mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang disifatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu sedikit suatu amal, seperti mana salat sunat sebelum fajar, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar, walaupun sedikit pada penilaian pandangan mata manusia, tapi kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Sesuatu penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang nak diberikan oleh Allah bukan berada pada penilaian manusia, tapi ia berada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kecil seperti makan dengan tangan kanan, nampak seperti kecil, kata almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam syarah hikamnya, nampak seperti kecil, tetapi ianya sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul bi yaminik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan tangan kananmu. Pastikan setiap kali nak makan, kita makan dengan tangan kanan. Pastikan untuk kita tidak dan meninggalkan makan dengan tangan kiri, walaupun ia merupakan satu perkara yang tidak sampai kepada perbatasan haram makan dengan tangan kiri. Perbatasan ulama hanya sekadar makruh sahaja, tapi kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, ianya merupakan satu perkara yang mukhalafah bagi perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebutkan dalam kaedah fiqh dengan mukhalafatus sunnah, satu perkara yang menyalahi perbuatan sunnah. Bila dia menyalahi perbuatan sunnah, maka ia dinamakan dengan bid'ah. Nanti akan ada orang yang akan bertanya, asyik-asyik bid'ah. Tidak ada perkara yang lainkah yang nak dibahaskan melainkan yang bid'ah? Iya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bid'atin dalalah. Kita perlu untuk meninggalkan bid'ah, kerana Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih bahawa sesungguhnya yang bid'ah itu adalah sesuatu yang tersasar, sesuatu yang sesat. Kita tidak mahu mengikuti ajaran yang tersasar, ajaran yang sesat. Makan dengan tangan kiri adalah merupakan satu perbuatan yang tersesat daripada perkara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, masuk tandas dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ia merupakan satu yang basic dan sangat mudah, tapi ianya mempunyai satu pandangan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ianya ada penilaian yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kata tidak ada sesuatu yang lebih kita cintai melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah Nabi, ikutilah perbuatan Nabi, ikutilah aqwal Nabi, ikutilah apa yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkan barang yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kemudian setelah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit di dunia ini, dan hendaklah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Ini yang terwasiat awal Al-Imam Ibn Taymiyah kepada seorang ulama daripada Maghrib yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi.